بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بالهدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. الطلاب والطالبات الأحباء, para pelajar Siti An-Najah dan sidang pendengar, penonton dan pendengar, as'adallahu sabahakum wa nawwara yawmakum wa hadha yawmun mubarakun. Mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini anda kalian berada dalam keadaan sehat, sejahtera, ceria, penuh keberkatan sempena dengan hari Jumaat, Yaumul Mubarak, Sayyidul Ayyam. Alhamdulillah, sekali kita diperuntukkan untuk program Afala Yatadabbaruna Al-Quran, program untuk mentadabbur Al-Quran, khususnya bagi anak-anak Siti An-Najah untuk pelajaran TQS. Dan kali ini saya akan sambung surah yang ke-113 di muka surat 604 dalam mushaf surah Al-Falaq, suratul Falaq. Al-Falaq, alif lam fa qaf, alif lam fa lam qaf, alif lam fa lam qaf. Al-Falaq mana subuh, fajar atau subuh, cahaya subuh, fajar. Dalam pertemuan sebelum ini kita telah membicarakan tentang surah An-Nas. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan melihat satu kalimah demi satu kalimah dan memahami makna-makna kalimah tersebut dan isi kandungan surah Al-Falaq yang baru saja kita baca tadi. Di surah Al-Falaq ni 5 ayat, 5 ayat. Jenis ataupun di mana turunnya, bila turunnya ayat ni,
sama ada di jenis Quran Madani atau Makki. Jadi ada dua pandangan menurut Hasan, Al-Hasan, Atha, Ikrimah dan Jabir bahawa Al-Falaq ni surah Makkiyah, maknanya turun sebelum hijrah atau dipanggil Quran Makki, ya. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan sebahagian daripada tafsir mengatakan bahawa awal ayat ini masuk sebelum ni surah An-Nas adalah Madaniyah, ya, surah Madaniyah, maknanya turun selepas hijrah, ya. Itu menurut dua pandangan, dua kumpulan. Ada yang mengatakan Makkiyah dan ada yang mengatakan Madaniyah, ya. Jadi penjenamaan atau nama surah Al-Falaq ini adalah berdasarkan firman Allah SWT di awal surah, ya, surah ini. Itu firman Allah Taala, ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kalimat Al-Falaq, ya, di ujung tu, jadi itulah disebut atau diberi nama surah ini dengan Al-Falaq. Sebagaimana An-Nas, surah An-Nas juga punya tujuan ialah bagaimana Allah mengajar kita supaya berlindung daripada, ya, kejahatan manusia, al-waswas, daripada keburukan, godaan syaitan iblis, godaan syaitan yang selalu menggoda kita, ya. Surah ini juga berbentuk isti'adzah, bagaimana seharusnya kita berlindung, bernaung daripada kejahatan min syarril makhluqat, daripada kejahatan makhluk-makhluk, dan khususnya di sini ialah tentang kegelapan malam apabila semakin gelap, ya. Kemudian berlindung daripada tukang-tukang sihir, ya, tukang-tukang yang mengadu domba, dan gulungan-gulungan yang sentiasa, ya, hasad atau dengki kepada kita. Jadi Allah menurunkan surah ini supaya kita selalu amalkan untuk berlindung daripada kejahatan-kejahatan yang tersebut. Jadi kita akan pergi satu-satu kalimah dalam surah ini, ya. Juga dimulakan ayat ini dengan Qul. Qul, kita semalam dah baca Qul ialah kata kerja, ya, bermakna katakan olehmu Muhammad. Jadi ejaannya Qaf Lam, ya. Qaf Lam Qul. Ingat, anda wahai pelajar tulis, lihat, kemudian tulis tanpa lihat untuk supaya ejaan anda betul, ya. Qul Qaf Lam, maknanya sama, katakan olehmu wahai Muhammad. Kemudian a'udzu, semalam pun dia a'udzu, aku berlindung. Alif, di atas alif pastikan ada hamzah, ain, waw, zal. A'udzu, aku berlindung. Itu sudut kalimah ni kita bukan sekadar nak hafal saja, tahu makna, tahu menghija. Ya. Kemudian seterusnya birabbi, ba eja dia, ba tu di bawah, birab, kalimah ba yang di akhir tu ada tasdid, birabbil falaq. Semalam kita dah belajar birabbi mana qul a'udzu birabbin nas. Di sini al-falaq. Al-falaq mana iaitu as-subh ataupun fajar, ya. Kan yang, ya, jadikan fajar ataupun subuh. Jadi pastikan ejaannya ba, ra, ba. Alif, lam, fa, lam, qaf. Rabbil falaq. Pastikan anda dapat menghijau betul. Al-falaq. Kemudian min syarri ma khalaq. Min syarri ma semalam juga kita dah
fokuskan min tu harfu jarrin. Min makna daripada. Min mim nun, min tu berbaris bawah. Kalau baris atas man lain maknanya. Min makna daripada atau dari. Syarri juga semalam kita belajar shin ra dan ra tu bertasdid min syarri min syarri daripada kejahatan. Min daripada atau dari, syarri mana kejahatan, semalam kita dah belajar. Kemudian ma mim alif ma apa atau sesuatu, khalaqa yang Allah telah ciptakan, Tuhan telah ciptakan, jadikan. Khalaqa khalaqa mana mencipta. Kita berlindung daripada apa keburukan apa yang Allah cipta. Okey. Khalaq khalaqa ejaan kha lam qaf. Kha lam qaf. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Min syarri sama min syarri, min daripada syarri keburukan, kejahatan. Ghasikin ghain alif sin qaf, 4 huruf ghain alif sin qaf, bacanya ghasikin idza alif bawah tu ada hamzah, idza waqab min syarri ghasikin idza waqab. Ghasikin ini maknanya malam apabila dia gelap gelita. Idza mana apabila, waqab apabila semakin kelam, gelap gelita. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan an-naffatsat. Min syarri naffatsat an-naffatsat, alif lam nun tu ada lam syamsiah, an-naffatsat nun fa sa ta buka, naffatsat fa tu ada garis alif kecil, itu alif hanjariah, macam alif biasa kedua harakat. Naffatsa pun begitu, naffatsa. Min syarrin naffatsati fil 'uqad, fil 'uqad. Fa ya alif lam ain qaf dal, alif lam nun fa sa ta, an-naffatsat fi faya al-uqad, alif lam ain qaf dal, ain qaf dal. Di nafasat maknanya wanita-wanita yang meniup, menghembus-hembus fil uqad, di simpulan-simpulan untuk melakukan kerja sihir. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasada. Min syarri kita dah tahu jadi min nun, syarri shin ra, min syarri hasidin. Ha alif sim dal, 4 huruf, ha alif sin dal, hasidin, pendengki, orang yang dengki. Idza sama kita dah belajar, idza maknanya apabila, idza tu mana apabila. Jadi idza tu kena ada hamzah di bawah tu, idza pastikan ada hamzah, kalau tidak hamzah
suka nak baca. Min syarri hasidin idza hasad. Idza mana apabila. Ya, hasad. Ya, hasad apabila telah dia melakukan kedengkian. Orang yang dengki dia melaksanakan dengki dia. Ya, ini yang kita harus berlindung daripada Allah SWT, daripada orang yang melakukan kedengkian kepada kita. Itu dari sudut, alhamdulillah dari sudut kalimah-kalimahnya. Tiap-tiap kalimah kita telah bukan sekadar tahu makna, tetapi insyaAllah ya, diharap semua pelajar dapat menghijau, mengimlakan dengan betul. Yang paling penting hafal, ya, hafaz dia punya surah ni semua dah hafaz. Kemudian tahu makna kalimah dan tahu menghijau. Yang akhir sekali baca dengan betul dan mengaplikasikan, mengamalkan isi kandungan apa yang perlu kita amalkan daripada surah yang Allah turunkan untuk kebaikan manusia, daripada untuk kita berlindung dengan perkara-perkara yang kita tidak diingini. Jadi kalau kita rujuk dalam buku TPS tu, dia punya uraian ringkas dia, ya, ataupun istimbat daripada apa yang kita boleh ambil daripada surah tadi. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa memohon perlindungan. Perlindungan tu yang disebut dalam bahasa isti'adzah. Ista'adha yasta'idhu isti'adatan. Pada kita mohon perlindungan, ya, dengan Allah, kerana dia yang merupakan sebaik-baik pelindung. Dalam keadaan kita sebagai hamba Allah yang Allah jadikan untuk mengabdi padanya, ujian, gangguan terlalu banyak, maka sebaik-baik pelindung ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa kerja buat kita pun, insya-Allah kita akan, ya, seharusnya kita mohon perlindungan, ya. Banyak doa-doa, ya, selain pada dua kul ni, kul a'udzu binnas dan kul a'udzu falaq, ya. Doa-doa mohon perlindungan sebagaimana kita sekarang berada dalam suasana pandemik COVID ni. Jadi doa-doa untuk berlindung dari bala dan sebagainya kita amalkan. Kemudian yang kedua, terdapat 4 perkara dalam ayat tadi, 4 perkara yang kita perlu sentiasa mohon perlindungan daripada Allah, iaitu di antaranya kejahatan makhluk. Dari kejahatan makhluk, contohnya seperti bahaya gelap malam. Malam apabila semakin kelam, semakin malam, banyaklah situ biasanya makrul lail, benda-benda yang tidak diingini berlaku pada waktu malam, ya. Rompakan, kecurian, ya, dan kebakaran dan sebagainya belah malam. Kemudian juga daripada bahaya kejahatan tukang-tukang sihir yang kerja dia nak mensihir orang saja ataupun nak mengenakan sihir kepada orang lain. Dan daripada satu lagi sifat yang berada dalam diri manusia, yang hatinya penuh dengan kesakitan, hatinya penuh dengan semua, sifat hasad. Hasad ni mana sifat dengki, tidak senang tengok orang lain senang. Jadi ini semua berlaku paling dalam masyarakat kita. Kita berlindunglah dengan selalulah baca ayat ni, supaya kita dapat perlindungan daripada Allah SWT. Yang ketiga, kita mestilah menghindarkan diri daripada memiliki sifat-sifat yang boleh memudaratkan orang lain. Sebagai manusia, sebagai hamba Allah, jadilah, ya, hamba yang soleh, hamba yang baik, ya, tidak menyukarkan, tidak menyusahkan orang lain. Tidak kewujudan kita disenangi oleh orang lain, bukan ditakuti atau dikeruni, kerana kita selalu mengerjakan kerja-kerja, ya, kejahatan yang menyukarkan dan menyakitkan orang lain. Jadi kita, anak-anak pelajar, daripada mula kita tanamkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita, supaya kita menjadi orang yang
insan yang kamil, yang saleh, yang disenangi kewujudannya disenangi, kepergiannya ditangisi. Kemudian yang keempat, kita perlu menghindari sifat hasad, dengki. Yang sifat yang boleh memusnahkan agama kita ialah atau amalan kita ialah dengki. Di antara sifat-sifat mahmuzah yang banyak, dengki inilah kita jangan tumbuhkan ataupun sisipkan dalam diri kita sifat dengki, kerana sifat ini sifat yang tidak disukai oleh Allah SWT dan tidak disukai juga oleh semua manusia, dengki. Jadi itulah di antara secara ringkasnya apa yang kita dapat tadabbur dari surah Al-Falaq. InsyaAllah akan menyusul kita lepas ni surah Al-Ikhlas. Kita akan bertemu di pertemuan yang lain. InsyaAllah aku qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.